Okay. Kita dah hari kedua dan esok hari ketiga dan seterusnya 14 hari kita lockdown kan. Dan kita pun mungkin boleh expect lah lama lagi kita berada di dalam rumah ini. Dan sebenarnya satu peluang keemasan sebenarnya yang Allah buka kepada adik-adik semua untuk menyertai klinik tadabbur siswa. Cuba bayangkan adik-adik 3 orang pada malam ini. Allah pilih 3 orang ni untuk berada di dalam grup ketiga klinik tadabbur siswa pada malam ini, anjuran tadabbur center, masya-Allah. Ini satu inisiatif yang sangat baik seperti mana macam Kak Fatma sendiri kan. Tak payah panggil Ustazah lah, panggil Kak Fatma lah sebab dia nakibah kan. Dia macam lebih selesa Kak lah kot kan. Macam kakak-kakak macam tu kat universiti lah. Okay? Betul-betul. Kak Fatma ni dulu waktu di UIA, Kak Fatma tak pernah pun ada peluang sebegini. Okay? Yang kita dikondak oleh nakibah yang untuk guide kita bagaimana nak tadabbur yang sebenar. Kan? Bagaimana kita nak merujuk tafsir, bagaimana kita nak menjadi orang yang sentiasa mengambil ibrah daripada Al-Quran. Okay? Dulu Kak Fatma belajar di Darul Quran. Okay? Tetapi semasa di Darul Quran dulu kita banyak menghafal dan menghafal Al-Quran. Tetapi kita tak banyak mentadabbur. Untuk diri Kak Fatma sendiri, Kak Fatma tidak banyak didedahkan dengan skill mentadabbur ayat Al-Quran ini. Jadi adik-adik berada di usia mahasiswa, masih lagi mungkin degree, sekejap lagi kita akan ta'aruf insya-Allah. Berada di dalam usia yang muda lagi, masya-Allah, sudah didedahkan dengan ilmu tentang tafsir, tentang tadabbur dan sebagainya, masya-Allah. Okey, tahniah Kak Fatma ucapkan kepada semua. Jadi untuk malam ni, sebelum kita pergi ke lebih lanjut, jadi kita eloklah kita berkenalan insya-Allah dengan semua adik-adik. Nanti boleh beritahu nama masing-masing, jurusan apa, di universiti mana, dan mungkin boleh bagi tahu sebab kenapa join klinik tadabbur siswa ni. Yang ni kita nak tahu sebab kenapa Aisyah Tul memilih untuk berada di sini pada malam ini. Kenapa Fatinah memilih tadabbur center untuk join klinik tadabbur siswa. Dan Miza Atikah pula kenapa memilih klinik tadabbur siswa ini, insya-Allah. Jadi mula dengan Kak Fatma dulu, insya-Allah. Nama diberi Nik Fatma Amirah binti Nik Muhammad. Okay. Asal, cuba teka asal mana? Sebab nama Nik tu Kelantan rasanya. Okay. Biasanya macam tu, orang akan teka Kelantan lah kan. Okay, je lah, betul lah, asal Tanah Merah Kelantan. Umur tahun ni, tapi tak masuk lah, tak birthday lagi lah. Tapi 30 lah umur, insya-Allah tahun ni 30 dah, 30 siri dah kan. 3 siri dan sekarang Kak Fatma tidak bekerja, berada di rumah, freelance dan buat kelas-kelas tadabbur daripada rumah, insya-Allah. Dan sebelum ni Kak Fatma belajar di Darul Quran, selepas SPM belajar di Darul Quran. Kemudian ke UIA Gombak, degree dan master juga di UIA Gombak. Dan planningnya untuk sambung PhD insya-Allah nanti pada bulan 9 nanti insya-Allah. Doakanlah insya-Allah. Dan itu sajalah untuk Kak Fatma. Nanti mungkin boleh mula dengan siapa dulu untuk ta'aruf. Boleh siapa-siapa pun boleh. Baik, saya dulu Sebelum tu Kak Fatma jurusan apa dulu? Kak Fatma masa degree bahasa Arab dan master juga bahasa Arab. Saya junior lah tapi bukan jurusan yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanda Fatinah binti Ghazali, panggil Fatinah. Saya asal Perak. Tengah tahun ketiga sem pertama dekat UIA Gombak, jurusan pentadbiran perniagaan.
Oh, okey. Kos apa? Bawah fakulti mana? KLMS. Oh, KLMS. Okey, fakulti kuliah management tu kan? Language and management. Okey. Kat atas bukit lah. Saya ni bukan language, saya science management. Oh, science management. Okey. Okey, alhamdulillah. Kenapa memilih untuk berada di sini malam ni? Kenapa? Sebab saya memang teringin nak belajar cara-cara yang betul untuk kita memahami Al-Quran. Sebab kadang-kadang kita baca je kan, and kita cuba buat tafsiran sendiri, ikut selesa je kan. Tapi saya kira ada cara yang betul lah untuk kita baca Quran sebenarnya dan untuk memahami Quran. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Tahu ada program ni melalui siapa? Fatinah? Saya dekat grup-grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Lepas tu Fatinah pun terdetik dan daftar lah. Macam tu lah. Oh, Masya Allah kan. Itulah sebenarnya orang yang hati dia hidup, hati dia inginkan motivasi daripada Al-Quran. Okay. Kita akan menjadi orang yang progresif, orang yang aktif untuk mencari kebenaran-kebenaran tu. Masya Allah tahniah diucapkan untuk Fatinah memilih untuk belajar ilmu Al-Quran. Masya Allah. Okay, seterusnya siapa? Aisyah Jemput Aisyah. Okay, bismillah. Assalamualaikum semua. Nama saya Aisyah binti Walid. Dapat dengar ke? Dengar. Dapat dengar tak? Dengar. Nama Aisyah binti Walid. Umur 27 tahun. Belajar di Unimas Sarawak. Tapi asal Ampang je. Cuma Masya Allah jauh. Sikit lah. Okay, sekarang tahun berapa? Baru juga balik ke Ampang. Sekarang ni sebenarnya tengah buat master tahun ketiga. Di mana master? Di mana? Unimas juga. Degree kat Unimas, master pun di Unimas juga. Master pun di Unimas. Sekarang di Ampang ni? Betul. Semenjak KP tahun lepas. Oh, jadi buat secara PJJ lah, jarak jauh lah. Betul. Okay. Sebab master ni tak perlu berada di sekarang ni berada di Ampang lah. Oh, jadi submit tengah tulis tesis ke? Kak doakanlah. Tesis tentang bidang apa Bidang apa? Saya ambil sains tumbuhan. So more on DNA extraction. Okay, menarik. Masya Allah. So kalau kita tengok dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat tentang sains, saintifik dan sebagainya kan, ayat kauniyah kan. So nanti kita boleh lepas ni adik-adik semua membaca Al-Quran ataupun tadabbur, kita akan jumpa banyak ayat-ayat tentang sains ini dalam Al-Quran. Dan Al-Quran dah buktikan lama dah, beberapa ribu tahun yang lalu kan. Dan hari ni kita membaca Al-Quran hari ni seolah-olah hari ni Al-Quran itu diturunkan untuk kita. Masya Allah kita boleh tengok bagaimana tentang hujan kan, tentang gunung ganang, matahari, bulan. Macam hari tu beberapa hari lepas kita mengalami gerhana bulan kan. Dan kita dapat tengok banyak ayat-ayat tentang bulan di dalam Al-Quran kan, tentang sains yang lain. Masya Allah. Okay. So Aisyah kos apa tadi? Sains tumbuhan. Sains tumbuhan kan. Fatinah tadi kos sains management Masya Allah. So kita ada kepelbagaian pada hari ini. Masya Allah. Okey, yang terakhir insya-Allah Miza Atika. Okey, silakan boleh ta'aruf. Miza mute tu. Unmute. Kena unmute. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Miza Atika binti Walid, boleh panggil Miza. Berasal dari Kuala Lumpur. Okay. Belajar pengajian Islam. Pengajian Islam. Di mana tu? Di Kuis. Oh, Kuis. Tahun berapa? Tahun akhir. Oh, tahun akhir dah. Masya Allah. Okay. Degree lah kan? Degree, bukan diploma kan? Degree? Bukan. Okay, Masya Allah. Alhamdulillah.
Pengajian Islam ni dia ada khusus ke? Apa? Bawah pengajian Islam tu? Dia pengajian Islam. Dia tak khususkan lah bawah tu apa-apa, Quran ke, hadis ke, tak ada? Tak ada. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah. Kenapa memilih untuk ni, untuk masuk ni klinik siswa ni? Klinik tadabbur siswa? Sebab memang kita nak macam mana bila mengaji tapi kita tak betul-betul faham tu kan. Jadi kita kena carilah tempat untuk kita belajar tadabbur Al-Quran ni. Kena mula dulu, lepas tu nanti boleh lama-lama boleh mahir. InsyaAllah. Masya Allah. Okay, Alhamdulillah. So rata-rata daripada kita memang kita nak tahu sebenarnya kan kandungan Al-Quran tu tentang apa kan. Kita lalui Ramadan, kita lalui macam-macam lah kan. Sebelum-sebelum ni mungkin kan masa PKP tahun lepas mungkin kita dah baca Quran, banyak kali khatam dan sebagainya, tetapi adakah kita memahami isi kandungannya kan. Jadi klinik tadabbur siswa ini sebenarnya satu inisiatif yang boleh mendekatkan kita dengan kandungan Al-Quran tu sendiri kan. Jadi kita boleh tahu apa itu tafsir, apa itu tadabbur kan, apa beza tafsir dengan tadabbur, apa itu tazakkur kan. Nanti kita akan belajar pada hari ini insya-Allah. Okey adik-adik. Seperti yang diberitahu oleh Urustia, adik-adik kena prepare tentang apa hari ini? Kita akan bincang tentang apa? Tak tahu pula. Tak tahu pula. Tidak diberitahu kita akan bincang tentang surah apa pada hari ini. Tak ada? Rasanya tak ada. Tak ada. Saya tak tahu Okey. kalau saya terlepas pandang ke. Aisyah ataupun Miza tahu ke hari ini kita akan bincang tentang apa? Tak ada? Tak tahu? Okey, tak tahu juga. Okey, alhamdulillah. Tak apa. Tak apa hari ni insya-Allah kita akan sembanglah tentang apa itu tafsir, apa itu tadabbur kan. Mungkin adik-adik pernah dengar pun sebelum ni kan. Kita akan refresh semula dan kita applykan konsep tafsir, tadabbur dan sebagainya itu di dalam satu surah, iaitu surah yang disebutkan sebagai sebaik-baik kisah di dalam Al-Quran. Ahsanal Qasas. Adik-adik tahu tak? Adik-adik tahu tak apa surah tersebut? Siapa boleh teka? Miza ataupun Aisyah ataupun Fatinah. Apa itu sebaik-baik kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Ahsanal Qasas. Tahu ke? Tak tahu? Mungkin surah Tak Al-Kahfi tahu. ke? Apa? Surah apa Miza? Mungkin surah Al-Kahfi tapi tak tahu. Okey. Okey, Ustazah Atikah dia bagi tahu dia ada beri di PDF guideline. Okey. Adik-adik ada tengok PDF guideline tak? Ada. Saya rasa terlepas pandang. Terlepas pandang. Okey, nanti boleh dapatkan PDF tersebut untuk sesi-sesi seterusnya nanti supaya ia menjadi guideline untuk adik-adik insya-Allah. Supaya adik-adik tak adalah datang usrah macam blur kan. Nak bincang apa hari ni kan. Macam tu. Jadi kita dengan adanya PDF tersebut kita dapat tahulah minggu depan pula. Next usrah nanti kita akan bincang apa. Okey. Jadi untuk minggu ni kita akan bincang satu surah yang mana Allah sebutkan sebagai Ahsanal Qasas, iaitu surah Yusuf, insya-Allah. Okey adik-adik, sekejap saya share screen dulu. Adik-adik nampak ke screen Ustazah ni? Nampak? Tengah Nampak? loading. Okey, nampak Okey.
Okay, sekarang nampak? Nampak? Okay. So, apa yang adik-adik tahu tentang surah Yusuf? Boleh bagi tahu Kak Fatimah tak? Surah Yusuf, apa-apalah yang adik terbaca tentang surah Yusuf ke, yang adik terbaca ke, terdengar ustaz-ustaz mana cakap tentang surah Yusuf ini, adik-adik tahu tak apa-apa tentang surah Yusuf? Ya, yang biasa je lah pasal surah Yusuf ni, kisah Nabi Yusuf dengan siapa wanita siapa? tu. Ya. Sebab ni. Zulaika Dengan Zulaika. Okey, menarik point tu, okey. Dan Lagi? juga, saya tak tahu kalau saya salah surah ke kan. Tapi yang itu, satu lagi tak silap saya pasal yang Nabi Yusuf ditinggalkan oleh abang-abang dia. Okey, ditinggalkan di mana tu Fatina? Dalam perigi. Perigi, Masya Allah. Okey, betul lah tu fakta tu. Okey, Alhamdulillah. Okey, siapa lagi nak share tentang pengetahuan dia tentang surah Yusuf? Tak kira lah tentang apa-apa. Aisyah? Kalau saya lah, saya rasa macam dia macam satu surah tu cerita tentang daripada awal hingga ke akhir kisah Nabi Yusuf, dia macam komplit lah. Macam bila baca surah tu dia macam satu buku cerita macam tu. Masya Allah. Okey. Betul tu surah Yusuf ini cerita yang sangat komplit tentang kehidupan Nabi Yusuf. Tentang Nabi Yusuf tidak ada kisahnya di surah-surah lain, kecuali disebutkan sahaja tentang nama dia, nama sahaja di dalam surah-surah lain. Jadi kisah yang lengkap tentang Nabi Yusuf alaihi salam ini ada di dalam surah Yusuf sahaja. Jadi surah lain yang menyebutkan tentang Nabi Yusuf itu disebutkan namanya saja. Maksudnya tak adalah diceritakan secara panjang dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok Nabi lain, contohnya Nabi Musa, kisah Nabi Musa ini ada di pelbagai surah. Kan? Kalau adik-adik perasan. Banyak dalam surah-surah kan tentang kisah Nabi Musa dan juga Nabi-Nabi lain. Tetapi kisah Nabi Yusuf ini istimewanya Allah abadikan di dalam satu surah dan Allah sebutkan kisah tersebut adalah kisah yang paling baik di dalam Al-Quran sebagai ahsanal qasas. Masya Allah. Okey, lagi siapa lagi nak share? Miza Atika belum share tentang apa yang dia tahu tentang surah Yusuf. Miza ada ke? Miza tak ada tak apa. Miza nanti Miza akan masuk nanti insya-Allah. Okey adik-adik. Tentang surah Yusuf ini pada malam ini insya-Allah kita akan ambil beberapa ayat pada malam ini untuk kita sama-sama tadabbur. Okey. Sebelum kita tadabbur itu Kak Fatimah nak kenalkan ada 5 T pada malam ini. Okey. 5 T. Yang pertama tilawah. Nanti insya-Allah kita akan sama-sama tilawah ayat yang kita akan tadabbur. Okey. Yang kedua kita akan belajar macam mana dilakukan terjemahan kepada ayat yang kita baca tu. Kita tengok Quran terjemahan. Depan adik-adik dah ada Quran ke belum? Nanti kalau kita akan baca sekejap lagi ayat tu. Nanti adik-adik boleh buka Al-Quran terjemahan. Okay? Dan juga tafsir. Okay? Kita akan belajar yang ketiga, kita akan belajar tentang tadabbur. Bagaimana adik-adik nak melakukan tadabbur terhadap ayat tersebut. Yang keempat adalah tentang tazakkur. Tazakkur ini bagaimana adik-adik nak jadikan ayat ini sebagai peringatan untuk adik-adik ataupun sebagai muhasabah ataupun sebagai dengan ayat tadi menyebabkan adik-adik boleh mengingati Allah. Seterusnya kita akan belajar untuk tabligh. Okay? Mungkin bukan hari ini tabligh tersebut prosesnya, mungkin akan datang usrah yang lain kan?
Tetapi adik-adik kena belajar, selepas kita melakukan tadabbur, kita kena berani untuk tabligh, untuk menyampaikan apa yang kita belajar daripada tadabbur tersebut. Sebagai contoh, tabligh ini maksudnya menyampaikan. Jadi adik-adik boleh share di Facebook, boleh share di Instagram masing-masing, Twitter dan sebagainya, apa yang adik-adik dapat daripada tadabbur, insya-Allah. Okey, insya-Allah 5 perkara ini kita akan belajar pada malam ni. Boleh insya-Allah. Okey adik-adik. Kita pergi ke tentang surah Yusuf dulu, surah Yusuf. Tadi disebutkan oleh sahabat kita bahawa surah Yusuf inilah pada waktu Nabi Yusuf itu dicampak ke dalam perigi oleh abang-abangnya. Kan? Dan juga diberitahu tadi Nabi Yusuf ini diceritakan tentang kisah dia secara komprehensif di dalam satu surah ini. Masya Allah. Betul apa yang adik-adik beritahu tadi. Jadi maksudnya adik-adik dah ada pengetahuan tentang surah Yusuf walaupun tak banyak. Kan? Jadi malam ini peranan Kak Fatma nak menambah saja. Mungkin adik-adik dah ada pengetahuan asas tentang surah Yusuf. Kan? Ini Kak Fatma share 12 babak surah Yusuf. Okay? 12 babak surah Yusuf. Yang pertama adalah tentang mimpi Nabi Yusuf. Adik-adik tahu kan mimpi Nabi Yusuf? Nabi Yusuf mimpi apa adik-adik? Masing-masing boleh buka surah Yusuf. Ada Al-Quran depan adik-adik. Nanti boleh buka surah Yusuf. Okay. Okay. Surah Yusuf ada pada muka surat 235. Okay, 235. 12 babak dalam surah Yusuf. Kalau kita tengok yang pertama adalah mimpi Nabi Yusuf. Disebutkan pada ayat keempat. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayat keempat tu dia sebut dia mengadu, Nabi Yusuf ini mengadu kepada ayah dia, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ini mimpi Nabi Yusuf yang ada pada ayat keempat. Seterusnya apa berlaku kepada Nabi Yusuf? Berlakunya konspirasi saudara Yusuf alaihi salam. Okay? Saudara dia ni bawa Nabi Yusuf itu dan dia buang ke dalam perigi, kan? Dan dia pulang kepada ayah dia memberitahu bahawa Nabi Yusuf dah mati, kan? Okey, apabila dibuang dalam perigi, ada orang lain pula menjumpai Nabi Yusuf itu dan dibawa ke Mesir sebagai hamba, kan? Sebagai hamba. Dan yang ketiga, apabila berada di Mesir, dia ditempatkan di dalam istana Al-Aziz. Al-Aziz ini merupakan raja ataupun pemerintah pada waktu tersebut. Jadi sewaktu di dalam istana itulah dia digoda oleh Imra'atul Aziz seperti mana disebutkan oleh Fatinah tadi, bahawa ada adegan ataupun babak tentang Nabi Yusuf dan dengan Zulaikha ini, insya-Allah. Adanya godaan Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz ini adalah isteri kepada Al-Aziz. Imra'ah itu adalah isteri kepada Al-Aziz. Okey. Selepas ada godaan daripada Imra'atul Aziz, ada juga godaan daripada wanita Mesir. Waktu bagaimana mereka ini sewaktu mereka terpotong tangan mereka waktu melihat Nabi Yusuf, kerana terkejut kerana terkesima dengan kehansaman Nabi Yusuf ini. Dan yang kelima, selepas itu dia dipenjara. Nabi Yusuf ini dipenjara. Semasa di dalam penjara, Nabi Yusuf ini berdakwah. Dia berdakwah dengan apa? Dengan kekuatan yang ada pada diri dia adalah mentafsir mimpi. Okay? Jadi apabila berada di dalam penjara, dia tetap berdakwah ataupun dia tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran melalui tafsir mimpi yang dia lakukan. Okay? Seterusnya, sewaktu dalam penjara juga ada satu babak Raja Mesir bermimpi.
Okey. Bermimpi apa? Raja Mesir bermimpi dia tengok 7 ekor lembu betina yang kurus makan 7 ekor lembu betina yang gemuk. Itu mimpi Raja Mesir pada waktu tu. Jadi seterusnya babaknya adalah mimpi Raja Mesir itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf sewaktu daripada dalam penjara, kan. Okey. Okey, waktu dan Nabi Yusuf masih dalam penjara, okey. Dan wanita Mesir juga waktu tu sewaktu di dalam penjara tersebut berlakunya pengakuan yang mana wanita Mesir dan juga Imra'atul Aziz sebab mereka ini memberi tohmahan ataupun memberi satu persaksian yang batil bahawa Nabi Yusuf ini terlibat menggoda dan sebagainya. Dan mereka sebenarnya mengaku salah. Sebenarnya mereka lah yang menggoda Nabi Yusuf itu. Seperti mana Imra'atul Aziz ada bukti di dalam ayat Al-Quran ini bahawa dia yang menggoda Nabi Yusuf. Jadi adanya pengakuan daripada mereka. Seterusnya juga dilanjutkan lagi cerita. Babak seterusnya adalah saudara Yusuf ini saudara Yusuf datang kepada Nabi Yusuf mengaku mereka juga pernah melakukan kesalahan kepada Nabi Yusuf. Antaranya mereka ini membuat konspirasi pada waktu mereka kecil dulu. Kan? Waktu tu abang-abang dia lempar ke dalam perigi waktu tersebut dan memberitahu ayah dia Nabi Yusuf dah meninggal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mimpi Nabi Yusuf ini ditafsirkan dengan bahawa keluarga dia pergi ke Mesir pada waktu tersebut dan mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Jadi benarlah apa yang Nabi Yusuf itu bermimpi tadi, melihat 11 bintang, bulan dan matahari bersujud kepada dia, itu bererti bahawa 11 adik-beradik dia. Bulan dan matahari itu simbolik ataupun merujuk kepada ayah dan ibunya. Masya Allah. Jadi di akhir babak surah Yusuf ini mereka ini semua disatukan, kan, reunion semula di Mesir pada waktu tersebut. Okay? Jadi itulah tentang antara babak-babak yang ada di dalam surah Yusuf. Adik-adik jelas ke apa yang Kak Fatimah ceritakan tadi? Yes. Jelas Okey, alhamdulillah. Faham tadi? Okey. Okey adik-adik. Sekarang 8.36. InsyaAllah kita akan ambil beberapa ayat pada malam ini. Ataupun adik-adik, sebelum adik-adik kita pergi ke ayat yang kita akan share pada malam ini, adik-adik ada nak share apa-apa ke tentang ayat, beberapa ayat di dalam surah Yusuf ini? Ada yang mungkin adik-adik pernah tadabbur sebelum ni ke, kan? Pernah terbaca ayat tersebut dan adik-adik rasa macam ayat ni tentang apa sebenarnya? Ada tak? Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, adik-adik boleh share dulu apa yang adik-adik rasa ataupun adik-adik boleh share apa yang adik pernah tadabbur mungkin sebelum ini. Silakan. Miza Atikah, ada nak share apa-apa? Tak lagi. Ada lagi? Okey. Lagi Fatina, Aisyah? Saya tak pernah tadabbur surah ni, tapi Tak pernah. Okey. just dengar cerita je lah pasal Nabi Yusuf. Jadi saya tak tahulah nak share apa. Saya Okey, tak apa. mungkin Kak Aisyah. Sekarang mungkin siapa-siapa, Kak Aisyah ke? Kak Aisyah untuk Fatini kata tadi. Fatina. Aisyah. Mungkin bukan tapi macam bukan pernah tadabbur lah, tapi macam pernah dengar lah ayat 53 tu. Dan dia Ayat kata, berapa? dan aku ayat 53. Ayat 53, okey.
Dan aku tidak mengaku diriku suci daripada kesalahan kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhanku maha pengampun lagi maha penyayang. Kita Okey. menuntun nafsu tu kepada yang yang benar lah. Macam tu. Okay. So ayat ni tentang nafsu itu selalu mendorong ke arah kejahatan, kan? Okay. Betul apa yang dikongsikan tu? Okay, ayat 53 ini menyatakan tentang bagaimana bahayanya nafsu ini. Okay. Nafsu yang boleh mendorong kepada kejahatan. Sebenarnya insya-Allah ayat ini yang disebutkan oleh Aisyah ini ada kaitan insya-Allah dengan kita akan tadabbur pada malam ni, insya-Allah. Okay. Okay. Kak Fatma share screen semula. Tadi dia terlekat tadi. Okay. Nampak slide? Okay. Nampak slide ke? Nampak? Nampak. Alhamdulillah. Okay. Adik-adik boleh pergi ke muka surat 23 insya-Allah. Muka surat 23 pula. Ayat 23. Muka surat 238. Okay. Ayat 23 surah Yusuf. Okay. Siapa boleh baca malam ni? Kita sama-sama tilawah dulu insya-Allah. Boleh Sebelum tu Kak Fatimah baca dulu ayat ni. Nanti adik-adik dengar insya-Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Surah Al-Azim. Masing-masing boleh baca ayat ni? Start dengan Aisyah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ هيت الله لك إنه هيت لك هيت هيت لك لك bukan qaf, هيت لك kaf. Kaf ya, bukan qaf. هيت لك Okay. قال معاذ الله قال إنه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Okay. Okay, terima kasih Aisyah. Okay, seterusnya siapa nak baca dulu? Fatinah atau Miza? Zoom boleh baca kan? Ya. Baca Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه. Okay, terima kasih Miza. Seterusnya Fatinah, boleh baca ke? InsyaAllah. Okay. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dengar ke suara saya? Boleh dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه
Innahu la yuflihuz zalimun. Okey, masya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan adik-adik. Itu adalah tilawah, tilawah yang kita sama-sama baca tadi. Dan pentingnya untuk kita betul-betul belajar tajwid yang betul untuk kita baca Al-Quran ni. Okay? Kita kena elokkan bacaan kita dengan kita tahu tajwid itu. Okay, tajwid ini adalah kita belajar bagaimana huruf itu keluar daripada mulut kita, daripada bibir kita dan sebagainya. Jadi kita kena tahu cara bacaan yang terbaik untuk huruf tersebut, insya-Allah. Dan kita pun daripada kecil lagi mungkin belajar tajwid dan sebagainya. Cuma apabila kita go to practical, apabila kita nak membaca Al-Quran, jadi kita kena tahsin, okay? Kita kena memperelokkan bacaan kita. Kalau kita nak baca laju sekalipun, kena panjang dan pendek itu kita kena tengok betul-betul. Okay? Kalau ada mad, kena panjang berapa harakat, kita kena hati-hati. Okay? Kalau waktu tempat tersebut kena berhenti, kita kena berhenti. Kan? Kalau kita boleh wasal, kita boleh sambung ayat tersebut, kita boleh sambung. Kan? Jadi pentingnya untuk kita membaca Al-Quran dengan tata tertib ataupun dengan ilmu tajwid yang betul, adik-adik. Jadi kalau baca Al-Quran, janganlah kita baca ikut suka hati kita. Kan? Tambah-tambah lagi baca Al-Quran dalam solat kita. Itu lagilah kita kena hati-hati membaca ayat Al-Quran itu dengan baik. Dalam solat kita ke, tak kisahlah dalam solat ataupun kita tilawah macam biasa. Okay. Okey, itu T yang pertama kita belajar pada hari ini. Kita tilawah ayat tersebut dengan cara yang betul, cara yang elok. Okey, seterusnya T yang kedua, kita akan tengok terjemahan ataupun tafsir kepada ayat ini. Okey. Ayat warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsih ini bermaksud warawadatuhu allati, okey. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya itu, kan. Kalau adik-adik perasan, tadi adik-adik ada sebut nama Zulaikha, kan? Ada tak nama Zulaikha dalam ayat ini? Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Jadi kenapa Allah tidak sebutkan pun nama perempuan tu? Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya. Kenapa Al-Quran tak sebut terus? Dan Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya itu, kan? Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan nama-nama tertentu di dalam ayat ini? Adik-adik tahu tak jawapan dia? Kenapa Allah tak sebut nama perempuan ni siapa? Mungkin nak menjaga aib. Menjaga aib, okey, betul. Dan antara lain yang kita boleh ambil motivasi, kenapa Allah tidak sebutkan spesifik nama siapa-siapa? Kalau Allah sebutkan nama tersebut, mungkin kita tak rasa itulah diri kita. Kan mungkin boleh berlaku juga kita berada di tempat perempuan tersebut. Ataupun mungkin boleh berlaku juga kita berada di tempat Yusuf yang sedang digoda oleh seorang wanita. Jadi sebab itulah di dalam Al-Quran ini perkataan-perkataannya Allah memilih dengan cara yang terbaik. Okay? Ada kisah yang Allah sebut namanya. Ada kisah yang Allah tak sebut pun nama dia. Di dalam surah At-Tahrim, Allah menegur tentang isteri Nabi SAW iaitu Hafsah dan Aisyah. Tetapi Allah tak sebut nama mereka. Allah sebut huma kan? Allah sebut dua orang, mereka berdua je. Allah tak sebut nama Hafsah dan Aisyah. Sebab apa? Supaya ibrah tersebut adalah ibrah untuk semua manusia. Pengajaran tersebut untuk semua. Kan? Dan juga kalau kita baca ayat ini dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, kita jangan rasa macam, oh ini memang tentang Zulaikha je. Tak ada kena-mengena dengan diriku. Tak ada kena-mengena pun dengan diri saya. Itu adalah salah apabila kita membaca Al-Quran. Okay? Kita kena anggap ayat Al-Quran ini turun untuk kita. Untuk membasahi jiwa kita, membasahi hati kita. Jadi apabila kita baca mana-mana ayat Al-Quran,
kita kena reflect kepada diri kita. Itulah proses kita melakukan tadabbur ke atas diri kita melalui ayat Al-Quran ini. Okay. Yang kedua tadi Kak Fatma beritahu terjemahan. Sekarang kita tengah baca terjemahan ayat ini. Dan perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya bersungguh-sungguh memujuk Yusuf. Berkehendakkan dirinya. Warawadathu ini bermaksud memujuk. Memujuk. Dan perempuan itu pun menutup pintu. Wa ghallaqatil abwab. Wa ghallaqatil abwab. Dan dia menutup pintu serta berkata waqalat haytalat. Marilah kemari, aku bersedia untukmu. Ini adalah satu seruan yang berbentuk godaan daripada wanita yang Yusuf tinggal bersamanya ini, iaitu isteri Al-Aziz ini. Seterusnya apa yang Nabi Yusuf respon apabila wanita tersebut menggoda, memujuk dirinya, tutup pintu lagi dan goda kata dia dah bersedia untuk Yusuf. Jadi apa yang Yusuf jawab? Yusuf menjawab, aku berlindung kepada Allah dari perbuatan keji itu. Sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Itu terjemahan kepada ayat ini ataupun tafsir. Kenapa saya sebut tafsir juga? Kita tengok di dalam ayat ini, ada di dalam bracket ini. Apa dalam bracket ini? Dari perbuatan yang keji itu. Di sini kalau kita tengok di dalam ayat ini, ada tak terjemahan dari perbuatan yang keji? Tak ada kan adik-adik? Sebab Nabi Yusuf kata qala ma'azallah. Ma'azallah ini bermaksud aku berlindung kepada Allah. Kan? Jadi datangnya ilmu tafsir, datangnya ulama-ulama tafsir, dia memperincikan, mentafsirkan lagi ayat ini. Qala ma'azallah ini bermaksud dari perbuatan yang keji itu. Jadi adik-adik rasa penting tak untuk merujuk tafsir? Siapa pernah rujuk tafsir sebelum ni? Siapa pernah baca tafsir? Okey. Kalau Fatinah baca tafsir apa sebelum ni? Tafsir apa yang Fatinah minat? Saya tak pernah baca tafsir, tapi saya pernah baca join tafsir? kelas tafsir. Okey, kelas tafsir daripada siapa tu? Yang yang penulis di Hamka, tafsir Hamka. Tafsir Al-Azhar. Al-Azhar, ya. Okey, pernah baca buku dia tak? Tafsir tu, kitab. Tak pernah. Pernah baca? Tak pernah. Tak pernah baca, walaupun bahasa Melayu, tak pernah kan? Tak pernah. Tak pernah, okey tak apa. Lagi Miza pernah baca apa? Tafsir apa Miza pernah rujuk sebelum ni? Pernah belajar waktu waktu belajar dulu je pernah belajar tafsir tu. Untuk rujukan semasa sekarang dah lama tak buat. Okey, yang masa hari tu rujuk tafsir apa? Ada satu Zilalul Quran dengan Fi Zilalul Quran. Ya. Okey, masya-Allah. Pernah baca kitab ni lah kan? Tapi dah berapa lama lah. Okey tak apa. Aisyah? Tak pernah, tapi kalau macam search internet tu kadang-kadang adalah terjumpa macam PDF yang Zilal tu. Dengan kadang tafsir baca kat web. Zilal juga. Baca kat web. Okey. Website apa biasa Aisyah baca? Apa yang nama dia? Celik Quran ke tak silap? Celik Quran ke celik tafsir? Celik tafsir. Celik tafsir. Celik tafsir. Okey. Okey, sekejap Kalau adik-adik nampak, sekejap. Fatma tunjukkan.
Okay. Okey, adik nampak ke yang gambar mata tengah tunjuk sekarang ni? Nampak? Nampak Nampak. Yang ni antara apps yang kita boleh guna untuk kita tengok tafsir, tapi yang ni dalam bahasa Arab. Okey. Al-Bahis Al-Qurani nama dia. Kalau adik-adik yang boleh membaca bahasa Arab, mungkin boleh search. Down, Ya? Ya? boleh kena download tu ataupun boleh Boleh download apps dia di tulis boleh je. download. Boleh download di apps dia di Play Store ataupun boleh buka di Google pun. Okey. Sebagai contoh kita nak tengok ayat tadi warawadathu kan. Wa ghallaqatil abwab. Jadi kalau adik nak search ayat-ayat yang adik nak tahu ni, adik-adik ambil keyword dia. Okey? Contoh ni ayat ni nampak ayat ni warawadatuhul lati ni surah Yusuf ayat 23 yang kita tengah bincang tadi tu. Adik-adik pun pergi ke tafsir yang adik-adik nak. Sebagai contoh tafsir apa? Tafsir tafsir ni Al-Jalalain sebagai contoh. Adik-adik klik je. Nanti dia akan keluar. Ni. Warawadathu allati huwa fi baitiha, dia kata apa? Hiya Zulaikha. Nampak tak? Nampak tak? Adik-adik nampak ke yang Kak Fatimah tunjuk ni? Nampak? Hiya Zulaikha dia kata. Jadi inilah peranan-peranan tafsir yang mana dia mentafsirkan ataupun memperincikan lagi ayat-ayat tersebut. Sebab apa adik-adik kena belajar kalau adik-adik nak tahu latar belakang ayat tersebut, adik-adik nak tahu kenapa Allah sebut perkataan tersebut dalam ayat tu, jadi adik-adik kena rujuk tafsir. Okay? Kalau tak mampu untuk rujuk dalam bahasa Arab, adik-adik boleh rujuk dalam bahasa Inggeris kalau adik-adik familiar dengan bahasa Inggeris. Yang bahasa Inggeris ni adik-adik boleh cari englishtafsir.com. Contoh nampak yang Kak Fatimah tengah tunjuk ni, englishtafsir.com kat sini englishtafsir.com. Adik-adik boleh tekan je mana-mana surah yang adik nak. Contoh surah Yusuf adik tekan. Dia akan keluar. Tafhimul Quran, the meaning of Quran. Nanti dia akan keluar yang pasal surah Yusuf. When and why reveal. Topic of discussion tentang surah ni dibincang tentang apa? Historical and geographical background ada tentang surah ini. Dan dia pergi kepada satu-satu ayat surah ini. Masya-Allah. So banyak cara yang adik boleh rujuk sebenarnya kalau adik-adik nak tahu ayat-ayat tersebut. Dan yang sahabat kita ada bagi tahu tadi, celik tafsir pun boleh juga, antara yang boleh dirujuk juga. Masya-Allah. Okey, itu tentang apa yang kita boleh guna untuk kita kita nak tahu tafsir tentang ayat tersebut. Okey, adik-adik. Sekarang kita pergi tengok ayat yang kita tengah bincang tadi. Okey, ayat ni kalau kita tengok secara imbas, apa yang adik faham tentang ayat ni? Masing-masing boleh bagi tahu apa yang adik-adik faham tentang ayat ini bagaimana? Aisyah faham ayat ni macam mana Aisyah? Mungkin yang bahagian akhir tu kot. Yang macam Nabi berdoa pada Allah supaya memelihara jiwa. Okey, Nabi Yusuf apabila berhadapan dengan godaan tersebut, Nabi Yusuf buat apa? Dia berdoa dia berdoa ke? Betul? Part mana yang Aisyah maksudkan tu? Berdoa. Ya? Aisyah okey ke? Internet okey? Dia sekat Ada sekat-sekat sikit. Okey.
Tak apa. Teruskan je. Aisyah maksudkan yang mana? Yang aku berlindung kepada Allah dari perbuatan yang keji itu, sesungguhnya Tuhanku telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya, sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan berjaya. Okey. Apa yang Aisyah faham tentang ayat tu? Macam satu penolakan lah daripada Nabi Yusuf Okey. tentang kepada dan memohon perlindungan daripada Allah. Okey, mohon perlindungan daripada Allah. Okey, alhamdulillah. Okey, lagi Fatinah nak share apa yang faham tentang ayat ni? Secara keseluruhannya mungkin bila kita rasa bila kita timpa bahaya kan, walaupun kita dah tak nampak jalan, tapi kalau kita insya-Allah berdoa pada Allah, kita akan dipelihara. Okey. Okey, menarik. Lagi Miza ada nak share? Maksud tadi line tak berapa clear. Apa yang ni? So saya minta share daripada ayat ni Ya. Dia tulis ada, maksudnya dalam terjemahan tu dia dah kata, Allah dah kata sesungguhnya orang-orang yang zalim tu tak akan berjaya. Maksudnya memang dalam kehidupan kita ni, kalau kita memang tahu kalau orang yang buat zalim tu Allah takkan bagi kejayaan kat dia. Dia akan orang yang dizalimi ataupun orang yang lain tu yang akan berjaya lah, bukan orang yang zalim tu yang buat kejahatan tu. Okey, tadi adik kebanyakannya menyentuh di bahagian akhir ayat ini di bahagian akhir tentang la yuflihuz zalimun. Okey. Kita akan pergi daripada awal ayat ini. Kalau adik-adik perasan perkataan warawadathu allati. Kan? Kalau adik tengok perkataan ni, adik rasa macam apa maksud warawadathu allati huwa fi baitiha ni? Warawadathu ini bermaksud memujuk adik-adik. Memujuk di sini adalah memujuk ataupun menggoda di sini bermaksud menggoda dengan tanpa dia mengungkapkan sesuatu. Menggoda dengan apa? Menggoda dengan bauan, menggoda dengan pakaian mungkin yang seksi, menggoda dengan apa lagi? Dengan body language kan, dengan macam tu. So di sini warawadathu ini godaan, godaan. Tetapi godaan yang berbentuk tanpa kita cakap. Kan? Sebab kita boleh faham macam-macam jenis godaan yang ada atas dunia ni. Kita goda dengan suara, goda dengan body language, goda dengan bauan dan sebagainya. Jadi di sini warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi ini, perempuan tersebut bersungguh-sungguh dia memujuk Yusuf itu. Dan apa yang dia buat? Wa ghallaqatil abwab. Dia menutup pintu. Ghallaqa ini beza dengan tughliq albab. Kan? Tutup pintu juga, tapi yang ni digunakan ghallaqa. Ghallaqa ini seolah-olah dia menutup semua pintu yang ada supaya tidak boleh diakses oleh orang lain kecuali mereka berdua sahaja berada di dalam tempat tersebut. Sebab itu disebutkan ghallaqa di sini adik-adik. Pemilihan perkataan pemilihan perkataan setiap ayat di dalam perkataan dalam ayat ini pun adalah satu yang unik. Kan? Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Dia cakap apa? Dia cakap wa qalat haytalak, marilah kemari. Maksudnya kalau kita cakap marilah kemari, biasalah kan, marilah gitu kan. Macam satu yang positif. Tetapi itulah fungsi tafsir ini, dia mentafsirkan hai talat itu bermaksud isteri Al-Aziz ini bersedia untuk membuat sesuatu kejahatan. Bukan dia ajak mari je, tapi bermaksud untuk bersedia melakukan kejahatan. Jadi 3 perkara yang Nabi Yusuf terpaksa kena lalu.
Yang pertama godaan. Yang kedua pintu ditutup. Yang ketiga godaan dari sudut perkataan, iaitu marilah kemari, dia bersedia. Kan? 3 godaan ini terpaksa dihadapi oleh Yusuf alaihi salam. Adik-adik. Seterusnya, Allah ungkapkan di dalam ayat ini 3 cara bagaimana Nabi Yusuf keluar daripada fitnah perempuan ini. Kalau adik-adik tengok yang Kak Fatimah kuningkan, qala ma'azallah. Dia kata apa? Dia nak keluar daripada ujian ni, dia kata apa? Aku berlindung kepada Allah. Dari perbuatan keji tersebut. Jadi, di sini bermaksud perlindungan. Apa maksud perlindungan di sini? Apabila kita diserang ataupun kita berada pada situasi yang getir, orang nak menggoda kita dan sebagainya, apa yang kita buat? Kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Seperti mana kita lah. Kalau kita duduk di rumah, kita tak nak bagi COVID tu serang kepada kita. Kita minta Allah lindungi kita, kan? Jadi apabila Nabi Yusuf ini berhadapan dengan cabaran yang sangat getir, ada perempuan di depan dia tengah menggoda dia. Jadi apa yang dia buat? Dia berlindung kepada Allah. Kan? Apa perkara kedua yang dia buat? Perkara kedua yang dia buat yang Kak Fatimah kuningkan ini, sesungguhnya Tuhanku telah memuliharaku dengan sebaiknya. Ahsana mathwai. Apa ahsana mathwai ini? Rabbi ahsana mathwai. Di sini sebenarnya bermaksud Nabi Yusuf ini sebenarnya dia mengenangkan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada dia sebelum ni, adik-adik. Sebaik-baik pemeliharaan ini adalah bermaksud sebelum ini dia duduk di istana tersebut dengan keadaan terpelihara, kan? Jadi Nabi Yusuf ini seolah-olah dia flashback balik. Sebenarnya Allah dah berikan kepada dia kediaman ataupun tempat tinggal yang selamat sebelum ini. Yang selesa. Nikmat dia duduk Mesir itu dan orang bawa dia daripada tempat dia, daripada tempat periki itu orang bawa ke Mesir, diletakkan di dalam istana yang mana Allah memberi nikmat yang pelbagai kepada dia sewaktu dia di istana. Jadi di sini Rabbi ahsana mathwai ini bermaksud Allah telah memeliharaku dengan sebaik-baiknya ataupun Allah telah memberikan nikmat kepada dia dengan nikmat yang pelbagai dah sebelum ini. Dan yang ketiga, apa yang Nabi Yusuf ini buat, dia kata sesungguhnya orang yang zalim tidak akan berjaya. Di sini disebutkan la yuflihuz zalimun. Adik-adik pernah belajar kan? Kalau adik-adik pernah tengok, pernah belajar la dengan lan ke kan? Lan disebutkan di sini la. La di sini orang yang zalim tidak akan berjaya. Innahu la yuflihuz zalimun. Ditekankan di situ, digunakan perkataan innahu la yuflihuz zalimun. Kan? Sesungguhnya orang yang zalim, sesungguhnya lagi diguna. Orang yang zalim tidak akan berjaya. Maksudnya di sini, orang yang tengah melakukan kezaliman iaitu isteri Al-Aziz itu tidak akan berjaya. Okay? Tidak akan berjaya. Maksudnya dia nak menggoda Nabi Yusuf pada waktu tersebut adalah godaan yang sia-sia. Maksudnya Nabi Yusuf ini lebih takutkan Allah, lebih memilih untuk berlindung kepada Allah. Kan? Bukannya termakan dengan pujuk rayu wanita tersebut. Okay. Okay adik-adik. Kita dah tengok tadi, tilawah kita dah tengok. Terjemahan kita pun dah tengok, tafsir pun kita dah tengok. Sekarang kita tengah tadabbur. Okey, adik-adik. Melalui ayat ini, apa yang adik-adik boleh kaitkan dengan diri adik-adik? Masing-masing boleh share dengan Kak Fatimah. Apa yang adik-adik rasa untuk diri adik-adik? Tadabbur ini maksud dia adik-adik, tadabbur ini maksudnya kita menghubungkan diri kita, kita menghubungkan ayat tersebut dengan kehidupan kita. Okey. Ustazah Atikah ada ke tu? Ustazah Atikah? Ustazah Atikah ada? Ya, ya. Ustazah Atikah boleh mute ke? Sebab dia macam ganggu.
Minta maaf. Saya tak sedar. Okey, tak apa. Okey. Tadabbur ini kita pergi ke step seterusnya tadabbur. Tadabbur ini maksud apa adik-adik? Tadabbur ini adalah hubungkan ayat yang kita baca itu dengan kehidupan kita. Kalau adik-adik baca ayat ni, apa yang adik-adik terfikir? Masing-masing boleh share. Aisyah terfikir apa tentang ayat ni? Selepas Kak Fatimah dah terangkan tadi. Kita punya perspektif bila kita ada ujian, macam mana kita bila ujian tu apa yang kita buat. Sama juga kita kadang-kadang kita ada ujian ni kita tak tahu apa, so back. Okey, betul. Jadi di sini kita akan belajar tadabbur pada malam ini 3 cara untuk menghadapi godaan ataupun ujian. Yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, yang pertama adalah dia berlindung kepada Allah. Dia berlindung kepada Allah. Maksudnya kalau adik-adik kita ada ujian, kita ada godaan di hadapan kita. Godaan apa waktu sekarang adik-adik? Kita ni remaja perempuan, belia perempuan, kita menghadapi godaan di media sosial sebagai contoh. Ada lelaki handsome yang cuba untuk share, untuk chat dengan kita kan dan sebagainya. Itu pun godaan di media sosial untuk kita sebenarnya. Okay? Jadi maksudnya di sini adik-adik, kalau kita menghadapi godaan ini, kita mohonlah perlindungan daripada Allah. Godaan ke, cubaan ke, ujian ke kan yang dihadapi ini, kita mohon perlindungan daripada Allah. Yang kedua, kita ingat semula nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sebagai contoh, kalau kita nak terlibat dengan maksiat, kalau kita berhadapan dengan godaan, cubaan, kan, ujian dan sebagainya, kita kena ingat Allah, berlindung kepada Allah dan kita kena ingat nikmat-nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita sebelum ini. Sebab apa penting yang diingat nikmat ini supaya kita tak jadi nak buat dosa. Sebagai contoh, ada orang tu diterlibat dengan menonton filem pornografi sebagai contoh. Okay? Jadi apabila dia mengingati nikmat yang Allah berikan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat tangan dan sebagainya, dia tak jadi untuk menonton filem-filem pornografi ataupun filem yang tidak sepatutnya dia tengok. Okay? Kalau orang tu dia kufur nikmat, maksudnya dia tak kisah Allah dah bagi sebelum ni pun dia tak bersyukur dengan nikmat Allah bagi, dia akan cenderung untuk buat kejahatan ataupun maksiat. Jadi apabila kita menghadapi dugaan ujian ini penting untuk kita ingat nikmat yang Allah dah berikan sebelum ni kepada kita. Sebagai contoh, sekarang kita mengalami lockdown, kita berada di musim pandemik yang sangat teruk. Hari ni beratus orang meninggal, adik-adik. Kita ingat semula nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat apa Allah berikan? Sebelum ni Allah berikan nikmat kebebasan kepada kita dan sekarang Allah tarik sementara nikmat kebebasan itu. Okay? Sebelum ni mungkin Allah berikan kepada kita keluarga kita semua sihat. Tetapi hari ini Allah uji keluarga kita ada yang sakit. Kan? Jadi Allah suruh ingat semula, Allah suruh kita ingat semula nikmat yang telah dia berikan sebelum ni. Dan yang ketiga, Nabi Yusuf ini yakin bahawa orang yang zalim itu tidak akan berjaya. Maksudnya tidak ada peluang pun untuk perempuan itu menggoda dia. Tidak akan berjaya pun konspirasi yang sedang dilakukan oleh wanita tersebut. Okay? Jadi adik-adik, itulah bagaimana kita meletakkan diri kita. Kalau adik-adik nak tadabbur lebih tinggi, bagaimana kalau aku diuji dengan perasaan yang sama seperti Nabi Yusuf? Sebagai contoh, adik-adik diuji dengan lelaki yang handsome, nak chatting dengan adik-adik sebagai contoh. Ataupun adik-adik ada saudara lelaki, ada abang dan sebagainya. Tiba-tiba ada orang perempuan yang cantik nak berchatting dengan abang adik-adik sebagai contoh. Jadi apabila kita nak mentadabbur, kita kena meletakkan diri kita di dalam ayat tersebut.
Cuba kita tanya diri kita, macam mana kalau kita berada di tempat Yusuf waktu tersebut? Apa yang kita lakukan? Adakah kita berlindung kepada Allah? Adakah kita ingat nikmat-nikmat yang Allah dah berikan sebelum ni? Adakah kita tahu? Adakah kita masih lagi waras berfikiran ataupun kita terlibat dengan maksiat tersebut? Kan? Jadi di sini pentingnya untuk kita tadabbur ini supaya kita dapat menyentuh emosi kita. Bukan sekadar kita faham ayat tu, apabila kita tadabbur, kita meletakkan diri kita di dalam ayat tu. Bukan kita baca je kan, tapi kita letakkan, ya Allah, macam manalah kalau kita berada di tempat Nabi Yusuf tu. Dah lah kena tutup pintu, wanita tu goda lagi. Macam mana suasana getir tu Nabi Yusuf menghadapinya? Ataupun kita tak nak menjadi seperti mana perempuan tersebut yang menggoda lelaki. Kan? Kita tak nak menjadi seperti penggoda dan kita nak menjadi seperti Nabi Yusuf yang kuat dalam menghadapi ujian wanita. Okay? Jadi seterusnya itu tadabbur. Seterusnya tazakkur. Okay? Tazakkur ini apabila kita baca ayat tadi mengingatkan kita tentang kita kena menghindari perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Apabila kita baca ayat ini, kita tazakkur, kita ingat Allah. Menyebabkan kita bermuhasabah diri, kan? Menyebabkan kita mengingati diri kita bahawa kita ini diciptakan oleh Allah bukan untuk melakukan maksiat tetapi untuk melakukan ibadah kepada Allah. Jadi apabila kita sedar ayat ni, kita tahu, kita ingat Allah, kita ingat apa yang Allah pesan, itulah proses dia, iaitu tazakkur adik-adik. Boleh juga adik-adik hafal ayat ini supaya adik-adik boleh beringat selepas ini apa yang kita kena lakukan kalau kita menghadapi ujian-ujian begini. Okey adik-adik. Jadi ujian wanita ataupun ujian lelaki yang handsome dan sebagainya itu real yang berlaku di hadapan kita. Jadi adik-adik berada di usia mahasiswa lagi, adik-adik kena berhati-hati dengan ujian di media sosial pada hari ini. Okay? Lelaki entah mana-mana boleh chatting dengan kita. Perempuan entah mana-mana pun boleh chatting dengan kita, dengan lelaki-lelaki yang ada. Jadi Al-Quran ini bukan sekadar buku sejarah, Al-Quran mengajar kita bagaimana untuk menghadapi certain situasi itu mengikut landas yang betul. Okay? Allah guna ayat ini untuk menegur kita. Okay? Jadi kita bacalah ayat ini seolah-olah Allah nak tunjukkan kepada kita untuk kita menjaga maruah diri. Tidak menjadi penggoda, tidak menjadi wanita yang membuka aib diri sendiri untuk lelaki. Kita nak menjadi siapa? Nak menjadi seperti mana Nabi Yusuf yang berlindung kepada Allah. Okay? Yang berlindung kepada Allah daripada ujian-ujian ini. Yang terakhir iaitu tabligh adik-adik. Apabila adik-adik faham pada malam ini tadabbur yang Kak Fatimah kongsikan ini dan kawan-kawan kongsikan, adik-adik share lah di media sosial. Adik-adik boleh share dengan keluarga masing-masing. Okay? InsyaAllah. Jadi itu sajalah daripada Kak Fatimah pada malam ini. Dah 9.16 kita dah lebih masa sikit. Jadi round table lah last kali insyaAllah. Round table mungkin masing-masing boleh share apa perasaan dia selepas tahu ayat ni tadi. Okay, boleh share. Fatinah boleh share? Okay, boleh insyaAllah. Doa saya tak kat kamera sebab line saya unstable pula. Tak apa. Okay. Fatinah rasa macam mana malam ni? Rasa macam Masya Allah tak terkata. Sejujurnya macam boleh relate apa yang Kak Fatimah cakap pasal ayat ni. Kebetulannya kena pula dengan diri saya. Okay, Masya Allah. Ya, kadang-kadang yang part yang dizalimi tu kan macam Kak Fatimah cakap tadi, mungkin kita bukan Nabi Yusuf, kita mungkin Zulaikha, kita tak sedar kita yang menzalimi diri kita sendiri. Jadi mungkin kat situ kita kena sentiasa beringatlah untuk itulah saya memang tak terkata, saya memang tersentak lah dengan tadabbur hari ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Okay. Sebenarnya Allah yang memegang hati-hati kita. Okay? Apabila kita membaca Al-Quran, kita bukalah seluas-luasnya hati kita untuk menerima teguran daripada Allah.
yang menyebabkan kita boleh menangis dalam baca Al-Quran. Kan? Kita bukalah seluas-luasnya hati kita. Apabila kita baca Quran, ya Allah tegurlah aku melalui ayat-ayat Al-Quran ini. Supaya hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi hati seorang yang tenang, hati yang menerima kebenaran, senang untuk menerima teguran dan cahaya daripada Allah, insya-Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Fatinah dapat rasa macam tu. Masya-Allah, itu pun nikmat yang Allah berikan sebenarnya malam-malam ini. Alhamdulillah. Okey, Aisyah ada nak share apa-apa? Mungkin nak macam hari ni kita dah beri satu ayat kan, tapi yang kita nampak tadi kita macam pasal dia kat apa yang kita ayat tu, kita banyak cerita pasal hujung-hujung ayat kan. Tu macam katanya ilmu tadabbur ni sangat besar yang memang kita kena. Okey, terima kasih Aisyah atas perkongsian. Alhamdulillah. Last kali Miza mungkin boleh share apa perasaan pada hari ini tadabbur sama-sama pada malam ni. Alhamdulillah, rasa bersyukur Allah izin nak tadabbur ayat ni hari ni, walaupun satu ayat tapi kita boleh rasa kita boleh belajar sesuatu. Dan mula-mula bila kita start je, saya pun jarang tadabbur ayat ni, kadang-kadang tu kita baca maksud tu sendiri, kita boleh macam cuba baca tafsir lain kat bawah tu kan, kat dalam Quran tu. Tapi bila kita tadabbur satu ayat macam ni pun mula-mula baca, okey, sekadar cerita wanita Nabi Yusuf dalam rumah wanita tu, kemudian dia macam cerita biasa. Tapi bila kita tahu, walaupun ayat dia cuma kata Yusuf Nabi Yusuf ni dipujuk oleh wanita tu, tapi sebenarnya poin dia yang bila kita belajar tadabbur semua tu sampai ke muhasabah diri tu, sebenarnya ada poin dekat cerita tu. Nak kata yang kita tak boleh jadi tak boleh zalimi diri kita, tak boleh jadi wanita yang menggoda tu, kena jadi wanita yang jaga maruah diri. Kemudian kena belajar berlindung dengan Allah tu dalam apa jua yang berlaku dalam hidup kita ni, kita kena berlindung dengan Allah dan tak boleh berharap kat manusia. Macam situasi tu memang Yusuf dengan Zulaikha sahaja kan. Memang dah kata tinggal berdua tu memang dengan Allah je lah tempat bergantung. Belajar semacam memang tak cukup satu ayat ni, rasa nak belajar banyak lagi. Masya-Allah, alhamdulillah. Tapi terima kasih Zaza, insya-Allah dapat sesuatu. Okey, alhamdulillah. Sama-sama Miza atas perkongsian tadi. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya tanpa adik-adik semua mungkin takkan berjaya pun tadabbur kita sama-sama pada malam ni kan. Tak adalah Kak Fatimah cakap seorang-seorang, tapi adik-adik ni produktif, adik-adik seorang yang proaktif pada malam ini, aktif kan dalam berkongsi kepada kita semua. Alhamdulillah. Jadi itu sajalah daripada Kak Fatimah. Okay, kita boleh berkawan lagi di media sosial insya-Allah. Kak Fatimah pun ada IG, Telegram, Instagram, IG, Instagram lah kan, Twitter, Facebook. Nanti boleh adik-adik follow insya-Allah Kak Nik Fatimah Amirah insya-Allah. Okey. Itu sajalah pada malam ini. Kak Fatimah mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi Kak Fatimah serahkan semula kepada Ustazah Atika insya-Allah. Terima kasih Ustazah atas perkongsian malam ni. Adik-adik mesti rasa seronok kan? Banyak kita belajar pada malam ni. InsyaAllah kita boleh tutup majlis lah. Dan Ustazah minta, Ustazah guna komputer ke? Boleh, kita ambil gambar kejap. Masing-masing. Boleh. Ustazah guna komputer ni. Okay, masing-masing boleh buka video insyaAllah. Okay, Ustazah Atika tak nak buka video ke? Saya dalam keadaan tak sesuai. Oh ya ke? Okay, tak apa. Okay, Miza dekat sikit Miza. Nampak muka Miza jauh. Miza boleh dekatkan sikit? Okay, cantik. Okay, senyum. 1, 2, 3. Sekejap sekali lagi Sekejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, cantik. Okay, terima kasih banyak adik-adik. InsyaAllah. Jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah, terima kasih Kak Fatimah. Okay, sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih Ustazah. Okay, sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.